Bila kita tengok perlawanan bola, stats yang paling penting kita akan tengok adalah jaringan gol. Tetapi korang perasan tak, di setiap kali ada half time ataupun di setiap penghujung perlawanan bola sepak, ada satu statistik perlawanan yang gila-gila panjangnya. Dekat dalam statistik tu ada macam-macam perkara yang kita boleh nampak. Ada yellow card, ada red card, ada shot on target, ada shot off target. Jadi persoalannya, dekat mana, macam mana dan siapa yang kutip data statistik ni? Pernah terfikir tak benda-benda ni? Jadi Assalamualaikum dan apa khabar semua, saya Azwan Jupri. Dalam video kali ini kita akan merungkai dan melihat siapakah dan bagaimanakah dan di manakah statistik perlawanan ini dikutip untuk setiap perlawanan bola sepak di seluruh dunia. Jadi kalau nak bincang, nak cerita pasal benda ni, siapalah saya nak bercerita pasal ni kan? Mesti ada orang akan tanyakan, kau siapa lu tiba-tiba memadai nak cerita pasal benda ni? Lu siapa? Selain daripada buat video YouTube, tugas lain saya adalah saya bertugas sebagai freelance statistik reporter untuk perlawanan bola sepak di bawah kelolaan MFL. Jadi MFL telah melantik sebuah company daripada luar negara, daripada Eropah, badan rasmi yang akan mengumpul data statistik perlawanan dalam liga bawah kelolaan mereka, dan saya bertugas sebagai freelancer untuk syarikat tersebut. Saya telah di-assign untuk pasukan Kuching City FC dan juga untuk pasukan Sarawak United bagi semua home game di peringkat Liga Super, Liga Premier, Piala Presiden dan juga Piala Belia. Tapi sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak bagi disclaimer ini bukan satu-satunya cara untuk kutip statistik dalam perlawanan bola sepak di seluruh dunia. Ada pelbagai cara, okey? Cuma mungkin lebih kurang sama. But ini adalah pengalaman peribadi saya untuk company yang saya bertugas di bawah MFL. So itu kena ingat ada banyak lagi cara lain. Bukan saya seorang saja di Malaysia ni bertugas sebagai statistik reporter, tapi di setiap negeri di Malaysia dia ada statistik reporter dia sendiri. Lebih kurang ada 3 ataupun 4 orang setiap negeri. Saya rasa dekat Selangor paling ramai lah, sebab dekat Selangor ada banyak sangat tim. Basically senang cerita, kalau katakan untuk pasukan Sabah, dia ada statistik reporter dia sendiri yang menetap di Sabah. Untuk pasukan Kelantan dan Kelantan United ada statistik reporter dia sendiri yang menetap di Kelantan. Setiap negeri ada reporter masing-masing. Kenapa macam tu? So ianya adalah memudahkan untuk kita bertugas untuk datang ke stadium, sebab tugasan ini memerlukan statistik reporter datang ke stadium untuk menghadiri perlawanan. Jadi untuk menjawab salah satu persoalannya, di mana statistik report ini dibuat, ianya dilakukan dan dikutip di stadium sendiri secara live semasa perlawanan. Sekarang ni 7.20. Biasa kalau aku pergi stadium untuk cover game, time ni aku boleh parking dekat sebelah stadium tau. Di sebelah sana. Stadium kat sana. Biasa aku parking kat kawasan sana. Tapi disebabkan kau nampak ni, kick off pukul 8 suku. Okey, tapi pukul 7.20 dah macam ni. So sekarang aku terpaksa parking kat tempat gelap kat sana. Aku seorang je parking kat sana. Jangan nak lawan JDT. Gila-gila babe, efek JDT ni. Meriah. Jadi macam mana cara nak jadi seorang statistik reporter? Mungkin ada yang tertanya kan. Caranya adalah, pertama sekali adalah anda perlu melalui beberapa sesi training, kemudian perlu lulus exam. Dan apabila dah lulus exam, dah sah, dah layak menjadi statistik reporter, kita akan menunggu bila tarikh perlawanan. Sebab company yang hire saya ni, dia bukan hanya bertugas untuk Liga Malaysia sahaja, tetapi untuk EPL, NBA, untuk basketball pun dia ada collect juga data. So maknanya kalau katakan saya tiba-tiba pindah ke England tu, bolehlah saya nak apply untuk jaga mana-mana tim kat sana. Okey, balik kepada topik kita. Jadi bila sampai di stadium, saya telah dibekalkan dengan pas masuk sebagai media. Dan nak sampai ke pintu masuk untuk staff dan pekerja media. Rasanya masa Sarawak kuat dulu, macam ni lah kot, setiap minggu ataupun setiap kali ada home game. Bang, Strik belum tu lah. Kita dah masuk ke dalam. Semua sebab ada pas ni. Pas ni penting ni. So kalau boleh nampak kat sini, jalan ni dia lengang sikit, ramai orang kan. So ini adalah entrance untuk bahagian duduk yang berbumbung ataupun dekat grandstand. So tak semua orang boleh masuk.
Kalau masuk pun tiket kalau tak tersilap RM20 kot. Jadi ada beza bila datang menonton perlawanan bola sepak di stadium sebagai penonton dan juga sebagai stats reporter ni, sebab benda yang kita tengok adalah berbeza. Perkara pertama yang saya perlu lakukan sebagai seorang stats reporter bila sampai ke stadium adalah untuk cari match commissioner. Match commissioner ni adalah orang yang akan provide kepada saya player list. Player list ni ada mengandungi senarai pemain first 11, pemain simpanan, barisan jurulatih, siapa referee 1, referee 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua ada dekat dalam playlist ni. So playlist ni biasanya kita akan dapat lebih kurang sejam sebelum kick off. Basically kita kena key in segala info berkenaan dengan perlawanan ke dalam software yang telah dibekalkan oleh company. Siapa first 11, siapa striker, siapa defender, siapa midfielder, siapa goalkeeper, dan yang paling penting nombor pemain itu adalah mesti tepat, mesti betul. Siapa yang duduk dekat bangku simpanan tu pun kita kena tahu. Jadi semasa perlawanan, bila dah kick off, apa yang kita tengok adalah pertama sekali adalah possession bola dipegang oleh pasukan mana, dan kalau berlaku foul, siapa yang kena tackle, siapa yang tackle, semua tu kita kena ambil tahu. Semua itu akan dicatat. Dan kalau berlaku percubaan ataupun berlaku shot, siapa yang shot, tak kisahlah gol ke tak gol. Kalau dia shoot daripada luar kotak penalty, kena bagi tahu. Kalau dia shoot dekat dalam kotak penalty, kena bagi tahu. Lepas tu dekat mana exactly tempat dia shoot, dan kalau dia shoot tu adakah on target, adakah off target. Kalau on target dekat bahagian mana. Kalau katakan dia try on target, ada 6 possible location yang akan kita pilih, sama ada top mid, top left, top right, ataupun bottom mid, bottom left, bottom right. Itu kalau on target. Kalau off target tu kena apa? Kena palang, kena tiang, ataupun top mid, top left, top right, ataupun bottom left, bottom right. Semua kena ambil kira walaupun tak masuk. Dan sekiranya berlaku jaringan, kalau gol, siapa yang score, dia score daripada mana, dia score tu bola tu masuk ikut mana tadi, atas, bawah, kiri, kanan. Adakah dia skor menggunakan kaki kanan, kaki kiri, header ke, kena belakang ke? Semua itu dicatat. Dan selain daripada itu, yang skor tu kita kena tahu. Satu lagi, kalau katakan ada assist, yang assist tu pun kita kena ambil tahu, kita kena tunjuk dalam sistem siapa yang assist. Kalau berlaku penalty, kena report on time. Shot 18 shots flat. Shot 14, shot 10, 4, 2, 1. Away free kick, protected, flag up. 4-3-9. Semua event yang berlaku dalam perlawanan bola sepak ni kita kategorikan kepada beberapa kategori. Ada kategori yang sangat penting, ada kategori yang boleh kata penting, ada kategori yang tak berapa nak penting. Contohnya macam throw in. Throw in tu tak berapa nak penting. Kalau katakan berlaku gol, gol itu perlu dilaporkan dalam tempoh masa 3 saat. Dia tak boleh lebih daripada 3 saat. Kalau lebih daripada 3 saat, kita kena denda lah. Denda dia kita tak boleh cerita kat sini. So antara benda-benda yang penting yang berada dalam kategori penting adalah corner kick, yellow card and red card, goal, penalty, kick off, dan juga full time ataupun half time. So itu adalah antara benda yang sangat penting. Tak boleh lambat lebih daripada 3 ataupun 5 saat. Jadi tadi saya ada mention kan, kad kuning, kad merah kan. Kad kuning dan kad merah pun kita kena laporkan. Dan kenapa dia dapat kad kuning, kenapa dia dapat kad merah. Selalunya pengalaman saya dalam perlawanan bola sepak, bila kita nampak ada pergaduhan berlaku, saya bagi satu contoh situasi kalau player bergaduh. Sebagai penonton, biasanya kita akan nak tengok siapa yang bergaduh, dia ada kena tumbuk ke, tak kena tumbuk ke. Tetapi sebagai seorang stats reporter, saya kena abaikan apa yang berlaku tu. Siapa yang saya kena fokus? Saya kena tengok referee. Saya kena tengok apa yang ref tu buat. Adakah dia layang kad kuning ataupun dia bagi kad merah. You just imagine kalau katakan dalam keadaan tengah huru-hara tu, player tengah bergaduh, tiba-tiba ref bagi yellow card.
Saya sebagai stats reporter, saya tak tahu yellow card tu diberikan kepada siapa exactly kalau dah bergaduh ramai-ramai tu. Unless kalau katakan ref tu panggil satu player, kita nampak player nombor 10 dia bagi kad kepada player nombor 10, so itu senang. Tapi kalau katakan bergaduh tengah ramai kerumun ref, biasa nampak kan benda macam ni. Itu akan menjadi antara kesukaran kita nak lakukan laporan dalam padang lah. Tapi itulah cabaran dia dan itulah yang seronoknya menjadi seorang stats reporter. Selain daripada itu juga, contoh substitution pun kita kena laporkan secara betul. Siapa yang masuk, siapa yang keluar pada minit berapa. Maknanya tengah orang substitute tu, saya kena alert, saya kena tengok dia tunjuk nombor player, siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Kalau saya terlepas pandang, tiba-tiba tak perasan ada substitution, penalty besar untuk saya sebagai stats reporter. Setiap detik, setiap saat itu seorang stats reporter perlu fokus. Bukan macam kita tengok game bola biasa. Kita tengok bola kadang-kadang boleh tengok phone, borak-borak dengan orang, pergi toilet kejap, kan. Tapi sebagai seorang stats reporter, you kena fokus. Walau bosan macam mana sekalipun perlawanan tu, walau tak ada gol sekalipun, walaupun asyik throw in perlawanan tu, kita kena fokus. Dan yang paling penting adalah fokus kepada apa yang dilakukan oleh ref dalam padang. Apa yang linesman buat, linesman bagi offside ke, semua benda tu kita kena alert. Hatta kalau penalty tadi pun, yang saya cerita pasal penalty, bukan sekadar kita kena report on time, tetapi kalau berlaku penalty, siapa yang tackle, siapa yang kena tackle, siapa yang ambil sepakan penalty tu, semua itu perlu dilaporkan secara tepat dalam sistem. Sebagai penonton bola sepak, kita kalau kadang-kadang ada yang tunggu nak minta baju, nak ambil gambar dengan player kan. Sebagai stats reporter, bila habis perlawanan, kita kena run balik segala benda yang telah berlaku sepanjang 90 minit tu. Kalau katakan ada yang kita kena betulkan, adalah cara-caranya. Tak perlu saya ceritakan dekat sini sebab dia terlalu rumit dan agak complicated lah. Cukup you guys faham, kita run through balik 90 minit yang telah berlaku tadi. So itu dia pengalaman saya sebagai seorang stats reporter. Kalau katakan anda ada apa-apa soalan yang nak tanya, boleh tanya dalam ruangan komen di bawah. Saya akan cuba jawab sebanyak mungkin, semampu mungkin. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi menonton sehingga ke penghujung video kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Saya Azwan Jupri. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Cuba every home game macam ni.